Assalamualaikum, salam sejahtera, Cikgu Nan kembali lagi. Dalam sesi video pada kali ini kita akan membincangkan berkenaan dengan penjelmaan ataupun transformasi bahagian yang pertama. Jadi dalam bahagian yang pertama kita akan membincangkan berkenaan dengan 4 jenis transformasi yang perlu diketahui oleh para pelajar, iaitu translasi, pantulan, pembesaran dan putaran. Pelajaran ini cikgu akan bahagikan kepada 2 video. Jadi dalam video yang pertama ini cikgu akan terangkan berkenaan dengan jenis-jenis transformasi yang terlibat, dan dalam video yang kedua nanti kita akan melihat berkenaan dengan sifat kekongruenan bagi sesuatu transformasi dan juga berkenaan dengan gabungan transformasi yang melibatkan pantulan, translasi, pembesaran dan putaran tadi. Baiklah para pelajar, dalam video ini cikgu akan bincangkan berkenaan dengan penjelmaan. Terdapat 4 jenis penjelmaan yang perlu diketahui oleh para pelajar, iaitu translasi, pantulan, putaran dan pembesaran. Keempat-empat jenis transformasi ini ataupun penjelmaan ini cikgu akan bincangkan secara ringkas dan serentak dalam video ini untuk memudahkan para pelajar faham dan dapat membandingkan di antara keempat-empat jenis transformasi ini. Yang pertama adalah apa yang dimaksudkan sebagai translasi. Translasi merupakan pemindahan titik-titik ataupun pemetaan titik-titik pada arah dan jarak yang tertentu. Jadi, apa yang berlaku dalam translasi seolah-olah kita tolakkan ataupun kita alihkan sesuatu objek ataupun titik-titik menggunakan peraturan yang sama. Dan akhirnya nanti, apa yang kita perolehi adalah objek yang sama berada pada kedudukan yang berbeza. Untuk memudahkan bagaimana pergerakan itu dilakukan, kita menggunakan pergerakan pada arah mengufuk dan arah menegak dalam bentuk metrik HK. H merujuk kepada pergerakan secara mengufuk, positif ke kanan, negatif ke kiri, sementara K adalah pergerakan secara menegak, kalau positifnya adalah ke atas, negatifnya adalah ke bawah. Sekarang perhatikan, kalau kita ada satu titik di sini, katakan titik A, secara koordinatnya dia adalah koordinat negatif 4. Katakan kita telah menggunakan translasi 21. 21 bermaksud titik ini akan digerakkan 2 unit ke kanan, 1 unit ke atas. So titik negatif 44 akan digerakkan 2 unit ke kanan dan 1 unit ke atas. So ini adalah objek A. Dan ini adalah imej yang terbentuk. Imej yang terbentuk, kalau kita perhatikan koordinatnya di sini adalah negatif 25. Secara operasi, kita boleh menggunakan operasi penambahan metrik, di mana untuk mendapatkan kedudukan imej, dia adalah menggunakan koordinat asal, tuliskan dalam bentuk metrik, negatif 44, kita tambahkan dengan 21. Kita tambahkan atas dengan atas, negatif 4 tambah 2 dapat negatif 2. 4 tambah 1, kita akan dapat 5. So akhirnya kita akan mendapat koordinat bagi imej A tadi adalah koordinat negatif 25. Sekiranya kita mempunyai satu objek, katakan cikgu menggunakan objek yang mudah, satu garis, katakan garis di sini, garis AC. Sekiranya dia mengalami translasi yang sama, iaitu 2 ke kanan dan 1 ke atas, apa yang berlaku adalah titik A akan pindahkan menggunakan peraturan yang sama, A akan membentuk A image, dan C akan menggunakan peraturan yang sama, 2 ke kanan, 1 ke atas. Ini adalah kedudukan bagi imej C. Kalau inilah objeknya, maka imejnya adalah di sini. So, perhatikan dalam translasi, kita
akan dapati orientasi, perhatikan kedudukan anak panah tetap ke atas. Saiznya atau panjang garis ini adalah sama, yang berbeza adalah kedudukannya. Okey, sekarang kita perhatikan pula pantulan. Pantulan adalah merupakan satu transformasi ataupun penjelmaan di mana setiap titik akan dipantulkan pada suatu satah yang dinamakan sebagai satah pantulan. Oleh sebab itu, kita mesti ada satu satah pantulan. Cikgu gunakan contoh mudah. Katakan ini merupakan satah pantulan. Dan kita ada satu titik. Katakan titiknya di sini. Koordinatnya adalah 25. Kita namakan dia sebagai titik D. So, ini adalah merupakan objek. Sekiranya kita nak mendapatkan imej yang dipetakan melalui transformasi pantulan ini, apa yang kita lakukan adalah kita lakukan pantulan pada satah pantulan ini. Dalam pantulan, syaratnya adalah jarak tegak kedudukan titik objek mesti sama dengan jarak tegak bagi kedudukan bagi titik yang mewakili imej. So, perhatikan jarak di antara D dengan satah pantulan. Ini adalah garis tegak, ini adalah jarak tegaknya 2 unit. Maka kedudukan bagi imej D adalah di sini. Perhatikan jarak objek dan jarak imej adalah sama. Jadi koordinat bagi imej D, kalau kita perhatikan, dia adalah 6, 5. So, untuk mendapatkan apakah koordinat imej ini, kita boleh lakukan secara praktikal menggunakan kertas grade. Sekiranya kita ada objek, katakan kita ada titik E di sini, koordinatnya adalah 1, 3, dan kita ada satu garis DE. Perhatikan anak panahnya adalah ke atas, dan garis DE ini telah mengalami transformasi pantulan pada paksi pantulan ini, iaitu paksi pantulan ini adalah X sama dengan 4. Jadi apa yang perlu dilakukan, titik-titik pada objek itu akan dipindahkan menggunakan peraturan yang sama, iaitu dipantulkan pada paksi pantulan X sama dengan 4. Jadi titik-titik yang berada pada objek ini mestilah membentuk imej yang berjarak sama. Kita dah lakukan untuk titik yang pertama. Untuk titik yang kedua, kita gunakan titik ini. Perhatikan bahawa jarak di antara E ke paksi pantulan ini adalah 3 unit. Ini adalah kedudukan tegak. Maka kedudukan imej adalah di sini. Ini adalah imej bagi titik E. Dan ini adalah merupakan objek yang terbentuk. Anak panah ini hasil daripada pantulan pada garis X sama dengan 4 akan menghasilkan imej di imej E imej yang berada di sebelah yang berlawanan dengan paksi pantulan tadi. Perhatikan bahawa dari segi saiz bagi objek dan imej adalah sama. Yang berbeza adalah kedudukan ataupun orientasi. Perhatikan orientasi bagi imej dan objek adalah terbalik. Ini yang berlaku apabila kita lakukan pantulan. Kita perhatikan pula transformasi yang ketiga, iaitu putaran. Dalam putaran, objek ataupun titik-titik pada objek akan diputarkan pada satu titik tetap yang dipanggil sebagai pusat putaran pada arah dan sudut yang tertentu. Arah yang dimaksudkan di sini sama ada ikut jam ataupun lawan jam. Dan sudut boleh jadi positif ataupun negatif. Kalau sudut yang positif, arahnya adalah mengikut arah jam, sementara yang negatif adalah melawan arah jam. Katakan kita ada satu putaran ataupun rotation dalam bahasa Inggerisnya, di mana dia adalah putaran ikut arah jam pada sudut 90 darjah dan berpusat di
O, origin ataupun asalan di sini. Jika kedudukan titik F, negatif 2, negatif 1, kita putarkan ikut arah jam 90 darjah berpusat di O. Tiga syarat ini perlu ada arah, perlu ada sudut dan perlu ada pusat putaran. Ini adalah pusat putaran. Kita sambungkan ke O dan titik F itu dan kita lakukan putaran 90 darjah ya. Kita boleh gunakan jangka sudut untuk mengukur sudutnya. Jadi ini adalah sudut 90 darjah. Jadi apa yang berlaku adalah kita putarkan ikut arah jam 90 darjah. Jadi daripada kedudukan F di sini dia akan berpindah di sini. So ini adalah F image di mana koordinatnya adalah negatif 1, 2. Sekiranya dia melibatkan objek, kita gunakan contoh mudah, katakan garis. Katakan ini adalah titik F dan kita tambahkan satu lagi titik, katakan titik G. Titik G berada di sini. Titik G. Jadi apabila kita putarkan ikut arah jam 90 darjah berpusat di O, sama juga kita akan lakukan putaran dan putaran 90 darjah akan memindahkan titik G ke sini. Ini adalah kedudukan image bagi G. Kalau kita perhatikan koordinatnya adalah negatif 2, 3. Jadi kalau kita sambungkan, ini adalah garis. Kita letakkan kepala anak panah di sini untuk kita lihat bagaimana orientasinya. Dan apabila kita putarkan, inilah kedudukan titik G. So FG, ini adalah kedudukan anak panah dia. So para pelajar boleh perhatikan di situ bahawa dari segi saiz dia adalah sama panjang, tetapi dari segi orientasi perhatikan anak panah di sini menunjuk ke arah ini, sementara anak panah ini menunjuk ke arah atas. Maka boleh kita katakan bahawa dengan putaran dia tidak mengubah saiz, tetapi dia mengubah kedudukan dan orientasi bagi sesuatu objek. Sekarang kita lihat satu lagi transformasi yang kita panggil sebagai pembesaran. Namanya pun pembesaran, maka dia akan melibatkan perubahan saiz. Dalam pembesaran, dia melibatkan pemindahan titik-titik daripada suatu titik tetap yang dipanggil sebagai pusat pembesaran, di mana objek ataupun titik itu mempunyai kedudukan yang berbeza bergantung kepada skala pembesaran. Jadi dalam pembesaran ada beberapa perkara yang perlu kita berikan perhatian, iaitu yang pertama dia mesti ada pusat pembesaran, dibesarkan daripada mana, dan yang kedua adalah skala pembesaran itu. Skala boleh jadi suatu nombor yang besar. Kalau nombor yang besar, saiz akan menjadi lebih besar secara berganda. Sekiranya melibatkan nilai yang lebih kecil daripada 1, bermaksud saiznya akan berkurang. Jadi kalau sekiranya pemala ataupun skala ini, katakan kita gunakan K, skala ini 1 bermakna tiada berlaku perubahan dari segi saiz. Kita tunjukkan satu contoh mudah. Katakan kita ada satu pusat pembesaran, kita gunakan titik ini sebagai pusat pembesaran, ya, cikgu namakan titik ini sebagai H, sebagai pusat pembesaran. Koordinatnya adalah 1, negatif 3. Katakan kita ada satu objek, katakan objek itu berada di sini, ini sudah H, ini titik J. Katakan titik J, koordinatnya adalah 3, negatif 2. Katakan skala pembesaran yang kita gunakan di sini adalah 2. So pusat pembesarannya adalah H, 1, negatif 3. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah kita pindahkan titik J ini menggunakan peraturan tadi. Peraturannya adalah jarak objek dan jarak image. Perlu kita bandingkan. K adalah sama dengan jarak image bahagikan dengan jarak objek. Jadi kalau kita perhatikan jarak di antara
J dan pusat pembesaran ini adalah langkau 2 unit. 1. Maka kedudukan bagi imej adalah 2 kali ganda. 1, 2. Jadi ini adalah merupakan kedudukan bagi imej. Bagi titik J dari segi koordinatnya adalah koordinat 5, negatif 1. Jadi kita boleh perhatikan di sini bahawa jaraknya adalah 2 kali ganda berbanding dengan jarak objek tadi. Katakan kita ada satu titik lagi, katakan titik K, koordinatnya adalah 3, negatif 3. Dan kita ada satu objek di sini, kita gunakan anak panah yang menunjuk ke atas. Jadi dalam pembesaran bagi suatu objek, semua titik pada objek itu perlu kita pindahkan menggunakan peraturan yang sama. Dalam kes ini pusatnya adalah 1, negatif 3, skalanya adalah 2. Jadi perhatikan bahawa di sini kita perhatikan bahawa jaraknya adalah 2 unit. Maka jarak bagi imej adalah 2 kali ganda. So ini 1, ini 2 kali ganda. Jarak di sini adalah sama. Ini adalah merupakan kedudukan imej bagi titik K dari segi koordinatnya adalah 5, negatif 3. Jadi kalau kita perhatikan, ini adalah merupakan objek dan ini adalah merupakan imej. Sekarang perhatikan bahawa dari segi panjang ataupun saiz bagi JK adalah 1 unit, sementara saiz bagi imej JK adalah 2 unit. Perhatikan dengan skala 2 tadi mengakibatkan berlaku perubahan dari segi saiz objek. Berapa saiznya bergantung kepada saiz asal dan juga skala pembesaran yang digunakan. Dan sekiranya melibatkan bentuk geometri, sudah tentu dia mempunyai luas. Hubungan antara luas dan skala pembesaran K adalah sama dengan luas imej kuasa 2 perkan dengan luas objek kuasa 2. Dan perhatikan sekiranya K adalah positif, kita boleh lihat bahawa dari segi kedudukan orientasinya adalah sama, anak panah masih menunjukkan ke atas. Tetapi sekiranya nilai K adalah negatif, apa yang berlaku? Pembesaran akan melibatkan arah yang berbeza di bahagian yang berlawanan. Jadi kita akan dapati kedudukan dia di sebelah sini dan orientasi bagi objek itu adalah terbalik. Cukup dulu untuk kali ini, hingga kita berjumpa lagi dalam video yang kedua pada kesempatan yang akan datang. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Nan kembali lagi untuk mendapatkan notifikasi bagi video yang baru Cikgu uploadkan di YouTube. Jangan takut, jalan terus. Wassalamualaikum, salam sejahtera.